Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Sambungan kita malam ni ialah kisah yang ke-19 di bawah tajuk Nabi Musa alaihi salam minta melihat Allah Azza wa Jal. Yang ni pada muka surat 50. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah Azza wa Jal sewaktu bermunajat di Bukit Tursina memang sabit dalam Al-Quran, tetapi kisah yang berkaitan dengannya adalah bersumberkan daripada kisah Israiliyat. Maknanya kisah Nabi Musa yang Allah Ta'ala himpun dan letakkan dalam Al-Quran. Kadang-kadang ayat tu dia datang umum, dia tak ada pendetailan tempat, hari apa, berlaku pada masa mana, tak sebut. Dia hanya sebut apa benda penting pada peristiwa tu. Itu kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan juga nabi-nabi yang lain, ataupun umumnya kisah-kisah dalam Al-Quran ni dia lebih kepada nak pergi kepada isu utama kisah tu. Bukan nak buat pendetailan tarikh ke, masa ke, tempat ke, waktu bila, tak. Ia lebih kepada nak memberikan pengajaran. Jadi cerita tentang Nabi Musa alaihi salam meminta untuk melihat Allah Azza wa Jal zatnya, nak tengok Tuhan. Nak tengok Tuhan secara direct ni, zat Tuhan tu. Ianya difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-143. Firman Allah Ta'ala, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Maksud dia, walamma jaa Musa limiqatina, ketika mana Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, yang biasanya munajat Nabi Musa ni dibuat di Bukit Tursina. Di satu tempat di Mesir ni ada satu bukit nama dia Tursina. Dalam Bukit Tursina tu ada satu lembah nama dia Lembah Tua. Di situlah tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla.
dalam munajat Nabi Musa ni, apa yang dia pernah sebut pada Tuhan, wa kallamahu rabbuhu, dia berkata-kata dengan Tuhannya, qala, katanya, rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, aku ingin melihat zatmu secara langsung, nak tengok zat Tuhan. Lalu Allah Ta'ala pun balas permintaan Nabi Musa ataupun keinginan Nabi Musa tu, qala lan tarani, Allah Ta'ala kata, kamu selamanya tidak akan dapat melihat aku. Lan tarani, lan itu ialah satu kata yang digunakan untuk penafian dalam bahasa Arab yang bersifat penafian selama-lamanya. Nafiyun lil abad, selama-lamanya tak akan dapat kita tengok Tuhan di atas muka bumi ni dalam keadaan kita sedar. Jadi yang tu kita kena ingat, penggunaan lan, lam, nun ialah adawatun nafiyah, kata-kata yang digunakan oleh orang Arab, bahasa Arab, untuk menafikan. Contoh lain dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan reda Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut jejak yang ada dalam agama mereka. Penafian selama-lamanya. Maknanya orang Yahudi dan juga orang Kristian, dia tak seronok, tak suka tengok orang Islam dengan Islamnya. Mereka sangat menginginkan orang Islam mengikuti jejak mereka. Tak masuk agama mereka pun tak apa, tapi ikut, follow mereka. Kalau masuk lagi baik, tapi kalau follow tu dah cukup. Itu sudah cukup untuk memberi keredaan pada mereka. Cuma poinnya ialah mereka tak akan reda. Sebab tu ini benda yang kita kena sedar. Kalau kita mencari perhatian daripada kelompok-kelompok ni, perhatian tu tidak akan dapat. Kalau kita nak bersama dengan puak-puak Yahudi ni, Kristian ni, tak. Termasuklah puak-puak yang terbit daripada dua kelompok ini. Tuan-tuan kena tahu, Yahudi ni dia melahirkan apa, Kristian ni dia melahirkan apa. Tapi kita bukan nak bincang benda tu pada malam ni. Cuma saya nak sebutnya ialah, bila mana kita bercakap tentang persefahaman antara Yahudi, Kristian dan Islam, ianya benda mustahil. Sebab Quran telah menunjukkan penafian secara kekal kelompok ini terhadap Islamnya satu orang Islam itu, ikutnya satu orang Islam tu terhadap semua hukum hakam yang ada dalam Islam tu. Balik pada cerita ni, Allah Ta'ala kata, lan tarani, kamu tak akan boleh tengok aku, walakin inzur ilal jabal, akan tetapi engkau lihatlah ke gunung itu. Maknanya ada satu gunung. Gunung ni tidak didetailkan. Gunung apa, dekat mana gunung tu. Adakah ianya gunung Tursina juga, ataupun gunung-gunung yang bersebelahan dengan bukit Tursina tu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika sekiranya gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau akan dapat melihat aku. Tuhan kata. Tuhan beri satu syarat pada Musa, kamu tengok gunung ni, kalau gunung tu dia tak bergegar, tak apa, dia tetap, teruskan pandangan kamu situ, kamu akan tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika mana Tuhan menampakkan keagungan dia, bukan menampakkan zat dia, Tuhan nak tunjuk keagungan dia, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, gunung itu bergegar, hancur luluh binaannya, batu-batunya, sehingga menyebabkan Nabi Musa alaihi salam pingsan. Falamma afaq, ketika mana dia sedar balik, qala subhanak, lalu dia mengucapkan, maha suci Tuhan, tubtu ilaika, kepadanya aku bertaubat, wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang pertama yang beriman kepadanya. Maknanya teguran Allah Ta'ala pada Nabi Musa, minta pada benda-benda yang tak perlu lagi di dunia ni. Daripada ayat 143 surah Al-A'raf ini, telah keluar padanya riwayat-riwayat Israiliyat yang banyak untuk memberi penjelasan cerita sebenar yang berlaku kepada Nabi Musa dalam babak ini.
Dalam ayat ni ringkas je. Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Tuhan kata tak boleh tengok. Kamu tengok pada satu gunung. Kalau gunung tu bergegar, kalau gunung tu tak bergegar, kamu boleh tengok aku. Kalau gunung tu bergegar, akan kena sesuatu pada kamu. Dan akhirnya gunung tu bergegar. Tak dapat menampung kebesaran Tuhan yang Tuhan nak beri ni. Apa jadi pada Musa? Sa'iqa. Dia pingsan. Bila mana dia bangkit, dia sedar, dia pun sebut, subhanaka inni, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Tuhan, aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang awal beriman kepadamu. Okay. Dalam sebahagian besar kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Baghawi, Al-Tha'labi dan lain-lain, mereka meletakkan beberapa riwayat yang merupakan riwayat Israiliyat ni untuk menjadi elaboration, huraian tambahan kepada ayat ni. Kita tengok pada muka surat 51 apa dia sebut. Al-Tha'labi, Al-Baghawi dan lain-lain menyebut daripada Wahab bin Munabbih dan Ibn Ishaq, katanya ketika Musa alaihi salam memohon untuk melihat Tuhannya, Allah Azza wa Jal menghantar kabus tebal, kilat, kegelapan dan guruh. Semua ini mengelilingi bukit tempat Nabi Musa berada sejauh 4 farsakh daripada setiap arah. Yang ni tambahan, Quran tak sebut. Riwayat pada Wahab bin Munabbih, riwayat daripada Ibn Ishaq. Kedua-dua tokoh ni, Wahab bin Munabbih dengan Ibn Ishaq ni, memang mereka jenis himpun semua riwayat. Termasuklah riwayat yang bermasalah pun. Dan para ulama tafsir, dia orang datangkan bukan dengan niat bersetuju terhadap riwayat tu, tapi nak sebut antara riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat ni, yang juga dijadikan sebagai hujah untuk detailkan cerita ni, walaupun tak kuat. Sebab tu kita kena tahu metodologi penulisan setengah ulama ni bila mana dia tulis kitab tafsir ataupun kitab apa-apalah, dia datangkan riwayat ni, adakah dia bersetuju dengan riwayat tu? Itu benda yang kita kena tahu. Okay. Allah Azza wa Jal memerintahkan malaikat langit supaya berbaris di hadapan baginda, iaitu di hadapan Nabi Musa. Malaikat yang menjaga langit dunia berbaris di hadapan baginda bagaikan barisan kerbau-kerbau. Ini penambahan. Daripada mulut mereka keluar tasbih dan takdis dengan suara yang gegak gempita, bagaikan guruh yang kuat. Tadi riwayat yang pertama tadi, awal-awal riwayat dia sebut mengelilingi bukit Tursina itu kabus tebal, kilat, gelap dan juga guruh. Sekarang malaikat berbaris seperti barisan kerbau. Apa malaikat buat? Malaikat pun mengeluarkan tasbih dan takdis dia pada Allah Ta'ala dengan suara yang kuat macam bunyi guruh. Itu cerita dia. Kemudian Allah Azza wa Jal memberitahu malaikat yang menghuni langit yang kedua supaya turun menemui Nabi Musa dan berbaris di hadapan. Tadi malaikat yang berbaris macam kebau tadi tu baru langit pertama. Yang ni langit kedua pula. Lalu mereka berbaris di hadapan baginda bagaikan barisan singa-singa. Tadi kebau, ni singa pula. Mereka bertasbih dan melakukan takdis dengan suara yang kuat sehingga menggerunkan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam terkejut apabila melihat fenomena ini. Setiap bulu romanya menggeletar, baik di kepala maupun di badannya. Seterusnya baginda berkata, aku menyesal kerana mengemukakan permohonan tadi. Adakah sesiapa yang sanggup menyelamatkan aku daripada tempat ini? Walau bagaimanapun, Allah Azza wa Jal tetap memerintahkan para malaikat berbaris di hadapan baginda, sehinggalah sampai kepada malaikat yang menghuni langit yang ketujuh dengan suara yang sangat kuat. Maknanya, malaikat di setiap langit, daripada langit pertama sampai langit ketujuh ni, dia orang berbaris di hadapan Nabi Musa dan melakukan tasbih dan takdis dengan suara yang kuat. Ini bahagian daripada tanda kebesaran Tuhan untuk memuaskan hati Nabi Musa nak tengok zat Tuhan tu. Tapi ini riwayat Israiliyat lah. Sesetengah kitab tafsir menjelaskan akibat takut dengan kebesaran Allah Ta'ala, 6 buah bukit berterbangan di udara. 3 daripadanya jatuh di Madinah, iaitu Uhud, Warqan dan Radwa. Manakala 3 lagi jatuh di Mekah, iaitu Tur, Thabir dan Hira.
Tengok riwayat Israiliyat. Dia memang suka bagi sedap cerita tu. Dia kata, bila mana malaikat tu turun daripada langit pertama sampai langit ketujuh dengan suara yang gegak gempita apa semua tu, berbaris dengan macam-macam jenis pembarisan di hadapan Nabi Musa, menyebabkan beberapa gunung ataupun bukit yang berada berhampiran itu berterbangan, berpindah tempat. Daripada duduk di sekitar bukit Tursina tu, pergi sampai ke Madinah sehingga jadi bukit Uhud sekarang. Salah satunya. Selain daripada tu ialah Tur, dan juga Sabir di Hira, dan juga Hira di Mekah. Maknanya sebahagiannya pergi sampai ke Madinah, sebahagiannya pergi sampai ke Mekah. Kalau kita tengok secara umumnya, memang Allah Ta'ala sebut tentang sekiranya turun kebesaran Tuhan atas bukit ni, atas gunung, bukit dan gunung ni tak akan mampu menampung kebesaran, kehebatan ayat-ayat Tuhan, kebesaran Tuhan itu. Sebab tu kita baca dalam suratul Hasyr, Allah Ta'ala sebut, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Quran ini di atas bukit, kamu akan tengok bukit itu akan hancur berkeping-keping, susunan batuannya jatuh satu demi satu kerana tunduk khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, tak mampu menanggung kebesaran Al-Quran. Bukan kebesaran zat Tuhan lagi, kebesaran Al-Quran itu. Nak sebut pada kita bahawasanya memang hakikatnya benda tu boleh berlaku, tapi tambahan cerita ni tidak disebut dalam Al-Quran, melainkan Al-Quran sebut falamma tajalla rabbuhu, ketika mana zahirnya kebesaran Tuhan itu, lil jabali, kepada gunung-gunung ataupun bukit-bukit yang ada berhampiran tu, ja'alahu dakka, ianya menjadi bergegar, lari pada posisi, sehingga menyebabkan kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun jadi pengsan. Okay. Jadi riwayat Israiliyat dia tambah bagi panjang sehinggalah dia sabitkan wujudnya beberapa bukit-bukit tertentu yang ada di sekitar Hijaz ini ialah kesan daripada peristiwa yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 143 tu. Muka surat 52 kita tengok apa lagi yang disebut. Setelah melihat itu semua, Nabi Musa pengsan. Ada juga kitab tafsir menyebut malaikat langit datang menemui baginda yang masih pengsan. Mereka menendang baginda dengan kaki-kaki mereka seraya berkata, "Wahai anak perempuan yang didatangi haid." Ini ialah panggilan dalam bentuk penghinaan, cercaan lah. Biasanya orang perempuan ni dikaitkan bila mana diletakkan nama perempuan, panggilan tu dikaitkan dengan perempuan. Wahai anak perempuan sekian-sekian. Bagi masyarakat Arab, ianya ialah satu gaya panggilan menghina. Bila mana sebut wahai anak perempuan yang didatangi haid, anak kepada perempuan yang didatangi haid, iaitu anak kepada mak dia lah. Kamu begitu tamak untuk melihat Tuhan yang maha mulia. Maknanya malaikat pun marah permintaan Nabi Musa AS, sehingga dia orang turun tendang Nabi Musa yang masih lagi belum bangkit pada pengsan tu. Itu cerita dalam riwayat Tha'labi dan juga dalam tafsir Al-Baghawi. Analisis kisah, nak tahu riwayat ni okey ke tidak? Sekarang kita tengok kisah ini. Sebenarnya tidak diragui lagi kisah Israiliyat. Mereka melakukan pendustaan terhadap Allah, para nabi dan juga malaikat. Malah ia juga jelas dan zahir, tidak terdapat di dalamnya tegahan melihat Allah Azza wa Jal pada akhirat kelak. Maknanya meminta untuk tengok Tuhan bukanlah benda yang salah secara total. Cuma untuk dapat bukan di sini, bukan di dunia, untuk dapat di akhirat. Sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, ila rabbiha nadhirah. Satu masa nanti kita akan tengok Allah Azza wa Jal, zatnya. Ahli syurga, ia sebuah kemuliaan, ia nikmat yang paling besar, mengalahkan semua nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Maknanya kita akan dapat tengok Tuhan. Cuma permintaan Nabi Musa itu belum lagi boleh ditunaikan di dunia. Dia hanya boleh ditunaikan ataupun berlaku di akhirat. Jadi tak teruk, tak salah pun. Maknanya yang kata riwayat sampai malaikat tendang-tendang tu, ianya ialah satu bentuk untuk meletakkan Nabi ni macam terlalu teruk minta benda tu. Dan itulah perangai ahli kitab Israel ni, Bani Israel ni.
Sebab tu saya beberapa kali sebut di sini. Bani Israel ataupun Yahudi yang sekarang ni menamakan tempat tinggal mereka di Palestin tu sebagai Israel. Mereka ni sakit baki pada keturunan tu lah. Sakit baki pada keturunan Bani Israel ni. Mereka pernah membuat rencana membunuh Nabi dan mereka berjaya bunuh Nabi. Mereka pernah dalam sejarah bermusuh dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka telah membuat tuduhan-tuduhan mengatakan tangan Tuhan terbelenggu. Mereka sebut macam-macam tentang Tuhan. Sebab tu pembantaian yang mereka buat terhadap umat Islam di Palestin sangat kecil berbanding jenayah lampau yang dibuat oleh nenek moyang mereka dulu. Mereka pernah kata tangan Tuhan ni terikat. Dalam erti kata lain dia kata Tuhan tu kerekut. Mereka pernah bermusuh dengan bermusuh dengan Jibril, bermusuh dengan Mikail. Tak ada faedah bermusuh dengan malaikat. Mereka pernah ligan Nabi, bunuh Nabi, dan dibunuh dengan cara yang sangat tragis. Digergaji sebahagian Nabi. Seperti mana riwayat Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kalau hari ni tuan-tuan tengok, mereka buat pembunuhan kepada kanak-kanak. Itu ialah benda yang memang sudah menjadi kebiasaan dan tabiat asli mereka. Tak dapat dinafikan. Sebab tu cara yang paling terbaik untuk mengajar mereka ini ialah dengan perang hakikatnya. Tak ada cara lain selain daripada kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita tengok sebahagian daripada orang-orang di Palestin yang berusaha untuk mempertahankan tanah mereka, mempertahankan nyawa mereka dan darah mereka dengan cara membuat tindak balas terhadap serangan Israel. Ianya ialah perbuatan yang dibenarkan dalam syarak. Cuma dari segi geopolitik, dia bersama dengan kelompok ni, bersama dengan kelompok ni, yang tu mungkin ada sedikit perbahasan. Macam tuan-tuan dengar sehari dua ni kan, bila mana Houthi di Yaman melancarkan beberapa roket ke Israel. Tuan-tuan kena kenal Houthi ni siapa. Houthi ni Syiah, proksi Syiah. Dan memang dalam sejarah Houthi ni ada problem. Kita boleh kata ini adalah propaganda yang digunakan dengan masa yang terbaik. Bila mana ada isu krisis antara Israel dan Palestin ni, maka kelompok-kelompok yang sebelum ni mendapat title yang tak berapa jelas dengan sebab gerakan dia orang ni ada something, mereka akan manfaatkan waktu ni. Sebab tu kita sebagai Muslim, kita juga kena berdoa pada Allah Azza wa Jal supaya peperangan yang berlaku di antara Muslimin dan Yahudi ini, peperangan itu diuruskan dengan tangan orang-orang Islam yang benar-benar saleh, bukan orang yang menggunakan nama Islam sama teman-teman. Ini penting. Kita tak tahu sebab memang beberapa action-action yang berlaku dalam suasana sekarang ni sangat questionable, menimbulkan persoalan. Kenapa kelompok ni tiba-tiba keluar? Kenapa yang ni dakwa nak tolong? Kenapa yang ni macam tu, yang ni macam ni? Adakah ini wayang semata-mata? Wallahu alam. Yang pasti kita tengok dengan mata dalam video, ada orang mati, ada kanak-kanak yang mati, ada kanak-kanak yang dibunuh, ada orang tua yang dibunuh, ada wanita-wanita yang dibunuh dengan cara yang tak selayaknya. Yang ni bukan wayang, yang ni memang betul mati. Cuma yang geopolitik itu boleh jadi benda lain. Cuma nak katanya sebagai muslimin, kita mendoakan supaya mereka-mereka yang terbunuh itu mendapat pembalasan yang terbaik, dan mereka yang berjuang itu dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi perangai Yahudi exactly dalam Quran dah sebut. Kalau mereka pernah memburukkan Allah Ta'ala, memburukkan malaikat, memburukkan Nabi, apatah lagi orang-orang yang selain daripada itu, ataupun pihak-pihak yang selain daripada itu. Maknanya orang zaman sekarang, dia orang memang boleh buat pun. Okay. Tengok dalam riwayat ni bagaimana dia nak nampakkan Nabi Musa ni teruk minta benda yang salah. Sebenarnya permintaan Nabi Musa itu tak salah, tapi untuk dimakbulkan di dunia belum boleh. Ketetapan Tuhan tak dibenarkan untuk dimakbulkan tengok zat Tuhan ni di dunia. Tidak terdapat di dalamnya tegahan melihat Allah Azza wa Jal di akhirat kelak. Begitu juga yang terdapat dalam sunnah yang sahih. Apa yang berlaku ialah manusia tidak dapat melihat Allah Azza wa Jal di dunia ini kerana mata yang mereka ada akan rosak dan tidak mampu melihat zat yang kekal abadi. Anggapan yang mengatakan para malaikat menendang suatu penghinaan kepada para malaikat
kerana para malaikat tidak akan menendang Nabi yang berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tokoh tambah daripada riwayat Israiliyat. Okay. Kita pergi kisah yang ke-20. Kisah yang ke-20, kisah yang juga masyhur, juga disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Yang ni antara kisah yang ramai orang pernah dengar cerita ni. Sebab ia memang disebut dalam Al-Quran dengan jelas, iaitu dalam suratul Kahfi. Ayat yang ke-60 sampailah ayat yang ke-82, Allah Ta'ala cerita tentang perjalanan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS untuk cari satu orang lelaki yang dikatakan lelaki ini ialah Khidir AS. Kita maklum sebelum ni bagaimana kisah Nabi Musa ni antara kisah yang terpanjang dalam Al-Quran. Paling banyak disebut dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok, nama Musa ni diulang dalam Al-Quran sebanyak 131 kali. Antara nama Nabi yang paling banyak diulang. Kalau kita buka surah Baqarah tu saja, dah lebih pada 10 lah. Diulangnya nama Nabi Musa ni berkali-kali. Daripada surah Baqarah kalau kita buat carian, sampailah kepada surah Al-A'la. Maknanya daripada juzuk 1 sampai ke juzuk 30, boleh katakan puratanya hampir setiap juzuk akan disebut nama Nabi Musa AS. Tidak ditinggal nama Nabi Musa ni. Sebab cerita tentang Nabi Musa ni cerita penting, mustahak untuk mendepani manusia yang berbagai-bagai tabiat. Tabiat buruk ni dia boleh kena pada orang atasan, boleh kena pada orang bawahan. Sebab tu kita tak boleh buat klasifikasi mudah ataupun kita buat teori mudah. Orang miskin ni perangai dia elok, orang kaya ni perangai dia tak elok. Tak juga. Ada waktu orang miskin kadang-kadang teruk perangai dia. Ada waktu orang kaya, orang atasan baik akhlaknya. Cerita Nabi Musa inilah yang datang menyeimbangkan hidup kita di dunia sekarang ni untuk kita bersedia menghadapi apa-apa tabiat manusia. Apa-apa saja tabiat manusia. Okay. Sekarang kita tengok kisah yang ke-20. Kalau orang yang ada buku, dia bermula muka surat 53, dia datangkan dalil daripada surah Kahfi ayat 60 sampailah ayat yang ke-82 tu. Okay. Jadi kita tak baca ayat tu one by one. Kita terus kepada muka surat 57, huraian kepada ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir AS tu. Kita tengok muka surat yang ke-57, apa penulis letak situ. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayat Bukhari. Innama summiyal khadira annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Dinamakan Nabi Khidir alaihi salam kerana apabila beliau duduk di atas tanah yang kering, tiba-tiba kawasan itu bertukar menjadi hijau. Sebab perkataan Khadir ataupun Khidir itu memang bermaksud hijau. Sebab itulah ada mitos yang dikaitkan dengan Nabi Khidir AS. Dikatakan Nabi Khidir ini menjaga hutan. Selain pada itu, Nabi Khidir juga dikatakan menjaga beberapa jenis certain makhluk lah. Sebab tu ada orang buat petua, nak masuk hutan yang kita tak pasti ada apa kat dalam, kena beri salam pada Nabi Khidir AS. Itu petua yang datang daripada entah daripada mana pun tak tahu, hadis palsu pun tak sebut. Beri salam pada Sulaiman dulu, sebab Sulaiman yang pegang haiwan. Lepas tu beri salam pada Nabi Khidir, sebab Nabi Khidir yang pegang tumbuh-tumbuhan, sebab takut nanti sesat, tak cukup makanan, tak makanlah tumbuh-tumbuhan yang beracun. Dan ada orang buat penambahan, kena bagi salam juga pada Nabi Ilyas. Sebenarnya yang tu semua tak diketahui daripada mana datang asalnya petua itu. Yang pasti Nabi ajar pada kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang ni tak masuk hutan pun kena baca, masuk tempat yang kita tak pasti keselamatannya pun lagilah kena baca. Sebab memang bacaan ini 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Selain pada tu, perbanyakkanlah tasbih kepada Allah Azza wa Jal. Antaranya ialah Subhanallahi wa bihamdi. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Sunni,
Nabi kata siapa-siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang, fadilat dia akan dihapuskan 100 dosa kesalahan, diangkat darjat dia, diberi pahala dengan 100 pahala, dan dijauhi daripada gangguan syaitan. Maknanya bacaan itu menjadi benteng dia untuk tidak diganggu syaitan yang berniat jahat kepada anak Adam. Kita amalkan selalu. Sebab tu kita tengok tadi kan, cerita Nabi Musa tu, ayat yang ke 143 surah Al-A'raf, doa Nabi Musa bila mana dia bangkit daripada pengsan lepas pada bukit bergegar tu, apa dia sebut? Subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Tuhan, aku bertaubat kepadamu, aku orang pertama beriman. Kata-kata Nabi Musa ni dia mirip dengan kata-kata Nabi Yunus alaihissalam waktu dia masuk dalam perut ikan Nun, dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Biasanya bila mana kita berada dalam kesempitan ataupun kita tersedar daripada salah yang kita buat, kalimah yang akan disebut, dianjur disebut ialah tasbih. Dan tasbih ni memang rapat dalam kehidupan seorang Muslim. Lepas salat pun kena tasbih 33 kali, subhanallah. Sebelum tidur pun kena tasbih, pagi pun kena tasbih, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, petang pun kena tasbih, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, dalam rukuk dan sujud pun kena tasbih. Banyak tempat kena tasbih. Naik kenderaan pun kena tasbih. Subhanallazi sakhkhara lana hadza, itu ayat dalam surah Zukhruf. Maknanya hidup kita dengan tasbih ni memang rapat. Tasbih ni apa fungsi dia? Kita sucikan diri kita. Sebab tu kalau terjemah Maha Suci Tuhan, terjemahan tu okey, tapi nak bagi datanglah kepala kita waktu sebut subhanallah, ialah kita sedang meminta Allah Ta'ala sucikan diri kita daripada dosa. Hakikatnya kesucian Allah Ta'ala beri pada diri kita, khususnya roh kita, sehinggalah kepada fizikal kita. Jadi itu penting. Kita mencontohi Nabi Musa alaihissalam, bila mana kita tersalah, terbuat, terlalai, kita sebut subhanaka tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Tak sebut wa ana awwalul mu'minin. Sebab yang paling awalnya Musa. Kita dah kemudian dah. Kita bukan awwalul mu'minin, kita minal mu'minin, insya-Allah. Kita sebut macam tu. Subhanaka tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Tak sebut wa ana awwalul mu'minin, sebab yang tu ialah kata-kata Nabi Musa alaihissalam. Okay. Sekarang kita tengok muka surat 57. Ada juga Muslim hari ini mempercayai bahawa Nabi Khidir alaihissalam hidup selama-lamanya. Kita maklum isu hidup dan matinya Nabi Khidir ini telah menjadi khilaf yang sangat besar di kalangan ahli ilmu. Ada kelompok yang mengatakan Nabi Khidir ni masih lagi hidup, ada yang mengatakan ianya telah pun wafat. Baginda mempunyai syariat dan juga ilmu batin yang berbeza dengan ilmu syariat yang zahir. Ilmunya ialah ilmu ladunni, iaitu ilmu mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jal yang dianugerahkan kepada hambanya tanpa ada kaitan dengan wahyu para nabi. Biasanya orang faham ilmu ladunni ni ialah ilmu berkaitan dengan mengetahui benda-benda yang bakal terjadi. Belum terjadi lagi, tapi nak terjadi tu dia dah tahu. Sebab tu kalau kita baca dalam suratul Kahfi, kita akan tengok cerita Nabi Khidir ini, dia buat satu benda untuk mengelak benda buruk yang bakal berlaku terhadap benda tu. Sebab tu dia cabut satu papan daripada perahu, dan perbuatan dia tidak dipelikkan oleh pemilik perahu tu. Yang pelik dan marah ialah Nabi Musa. Pemilik perahu tak marah pun. Waktu Nabi Khidir bunuh budak kecil, ada orang tengok sebahagian riwayat, tapi orang tak berani kata apa pun. Yang kata ialah Musa sahaja. Waktu dia dirikan tembok yang dah hampir runtuh tu, orang lain tak kata apa-apa pun. Nak katanya ialah ilmu laduni tu, aspek dia ialah mengetahui benda yang bakal terjadi. Yang ni ilmu ni dia tak penting dan tak mustahak pun untuk kita sekarang akhir zaman ni pun. Cuma Allah Ta'ala nak beritahu dan nak tegur pada Nabi Musa supaya jangan merasakan
ilmu tu kita seorang je yang miliki. Orang lain pun ada lebih. Orang lain lebih bidang lain. Orang lain lebih pada lapangan yang lain. Okay. Jadi itu teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Ilmu yang ada pada baginda kononnya turun kepada para wali pada setiap masa, sama ada sebelum atau selepas perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Memang ada dakwaan mengatakan ilmu laduni ni turun dan diwarisi oleh para wali-wali yang kemudian, sebab nabi dah tak ada dah sekarang. Muka surat 58, ilmu ini dikatakan lebih tinggi dan agung berbanding dengan ilmu-ilmu yang ada pada para nabi. Malah ilmu para nabi tidak mampu menyainginya. Yang ni dah ada unsur melampau. Nabi Khidir juga dianggap sebagai orang yang lebih alim berbanding Nabi Musa. Begitu juga dengan para wali dalam kalangan umat Rasul, dianggap lebih alim daripada baginda sendiri. Memang ada pun dakwaan seperti itu. Wali-wali lebih utama berbanding Nabi. Sebab tu ada amalan tertentu, kena bertawassul, kena beri sedekah Fatihah kepada wali-wali sekian. Sebab percaya wali-wali ni ada kekuatan ilmu dia yang masih lagi kekal sampai sekarang walaupun dia dah meninggal. Percaya wali-wali tertentu ni ada. Tapi ini tak lebih daripada cerita rekaan semata-mata. Sebab tu ada seorang ustaz daripada Kelantan ni. Ustaz ni pernah cerita tentang kelebihan satu kota di Yaman, kota Tarim. Dia kata di Tarim ni hebat. Dalam kedai saja dah ada 300 orang wali. Belum kira atas masjid lagi. Ustaz ni sebenarnya telah diserang oleh kawan-kawan dia sendiri pun. Bukan setakat diserang oleh pihak yang tak sefahaman dengan dia lah. Sebab dia memang banyak buat dakwaan yang pelik-pelik. Baru ni dia buat dakwaan, dia rasa dia nak mati. Dia kata dia semayang tak berapa ingat rakaat apa semua. Saya bukan nak kata kesian, tapi kalau betul lah benda tu, hilanglah seorang yang suka cerita mengarut. Kalau betul lah dia nak mati lah. Okay. Cuma dia suka kaitkan dengan tokoh tertentu dan ada unsur angkat diri. Maybe lah dia ni ada, kalau saya boleh nasihat lah, dia kena pergi jumpa psikiatrik kot. Sebab sakit mental ni dia tak semesti orang gila yang tak pakai baju je. Ustaz-ustaz pun boleh kena sakit mental kalau tak kena gaya. Jadi dia kena pergi dapatkan, sebab dia ada unsur-unsur tu. Antara bentuk sakit mental ni ialah narsistik, iaitu merasa diri hebat. Tu sakit mental. Dia tak boleh orang lebih pada dia. Sebab tu saya tengok dia punya kuliah dia, ucapan dia, dia selalu cerita tentang diri dia hebat. Dia pergi Masjidil Haram, ada syekh yang ajar Quran kata dia ni hebat, suara macam Imam Mekah apa semua. Dia cerita, bukan orang lain cerita, dia sendiri cerita diri dia. Yang ni tak sihat hakikatnya. Dia cerita ada tok guru pondok mana di Patani selalu dengar kuliah dia. Dia ustaz biasa, yang tu tok guru pondok, tapi tok guru pondok tu dengar kuliah dia selalu. Ini bahaya. Mengangkat-angkat diri ni bahaya. Dalam hadis Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, minta lindung daripada mensyirikkan kamu dalam keadaan kami tahu, dan juga minta ampun mensyirikkan kamu dalam keadaan kami tak sedar. Cakap-cakap macam ni melazimkan datang rasa riak dan takabur dalam diri. Tak sepatutnya lah orang yang ada title ustaz, bahkan orang yang mengusahakan pusat pengajian pula tu, dia boleh bercakap macam ni, melainkan ada keuzuran, dia ada sakit. Jadi kalau boleh sampai video ni, suruh dia pergi jumpa pakar psikiatri untuk dia cek, takut ada benda tak kena pada diri dia. Kita beri laluan azan dulu. Okey, kita sambung sikit je lagi untuk kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir ni. Dia sebut sini ada anggapan yang mengatakan bahawasanya para wali ni ilmunya lebih tinggi berbanding ilmu yang ada pada diri Nabi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mendakwa para wali ini dikategorikan sebagai orang alim hakikat. Dan ulama hakikat pula lebih alim daripada ulama syariat. Dan mereka beranggapan bahawa Nabi Khidir alaihi salam sentiasa bertemu dengan para wali dan mengajarkan mereka ilmu hakikat. Selain itu, baginda juga dikatakan mengambil daripada mereka perjanjian kesufian
dan hakikat sufi itu jauh berbeza dengan hakikat Muhammadiyah. Ini memang ada dalam dakwaan kelompok-kelompok sufi tertentu. Memang ada persidangan para wali ini dengan Nabi Khidir alaihissalam untuk bincang apa-apa saja benda berkaitan dengan kesufian ni lah. Persidangan ni tak tahulah buat di hotel mana, cuma ada lah. Kita tak tahu buat di hotel ke di gunung mana, kita tak tahu. Cuma ianya ialah persidangan secara ghaib di sisi mereka. Perkara yang dikira sebagai maksiat menurut pandangan syariat seperti meminum arak, berzina atau liwat yang kadang-kala boleh mendekatkan diri kepada Allah mengikut perkiraan ilmu batin. Yang ni saya dah sebut benda ni waktu kita bahas buku lain di masjid ni. Sebelum masuk buku ni buku tentang ajaran sesat yang ditulis oleh oleh Jakim tu, yang diterbitkan oleh Jakim tu, kita dah sebut. Memang ada kelompok-kelompok sufi tertentu ni, mereka bila mana tengok ketua mereka ataupun ahli-ahli senior mereka berzina, minum arak, melakukan liwat, ini semua bukan benda-benda salah di sisi mereka, walaupun salah pada zahir syariat. Benda tu salah. Bahkan mereka melihat ini ialah sama ada ianya bentuk penyerapan ilmu. Maknanya perempuan yang dizinai itu sedang mendapatkan ilmu melalui zina itu. Tok guru berzina dengan dia. Okey. Ataupun mana-mana lelaki yang diliwat pun boleh jadi satu kerja juga. Itu ialah proses transfer ilmu. Dia ingat ni macam cocok pendrive ke? Ini semua karut ni tuan-tuan. Ilmu tak akan dapat dengan cara macam tu. Innamal ilma bitta'allum. Ilmu itu ialah dengan belajar. Bukan cocok macam tu dah dapat ilmu. Tak dapat ilmu. Yang dapat hanyalah jahanam, dapat penyakit HIV mungkin. Yang tu. Kena penyakit kelamin baru nanya daripada kata nak dapat ilmu syariat. Ini semua ni benda ni memang ada. Ini bukan cerita rekaan, memang wujud pun. Dan minum arak ialah untuk melazimkan terimanya wajib dan macam-macam. Cuma nanti kita akan sambung. Kita berhenti pada muka surat 58 ni. Pada perenggan yang terakhir, kita akan sambung lagi perkara yang dikira sebagai maksiat menurut pandangan syariat. Nanti kita akan sambung lagi. Cuma nak katanya, kita tak perlu terkejut, memang benda ni wujud di kalangan kelompok sufi yang melampau. Cuma kita akan bahas pada kali yang akan datang. Setakat tu saja untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.